A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini untuk bacaan bersama surah Isra ayat 8 sampai 17. Surah Isra ayat 8 sampai 17. Dah beberapa hari kita menghabiskan tafsiran ayat 1. Sebelum tu kita dah baca dah ringkasan ayat 2 sampai 7 ya. 2 sampai 7 tu 3 lah seterusnya itulah. Yang seterusnya itu 4 sampai 7 sampailah hari ini 8, 9, 10 memperlihatkan tentang Bani Israel. Sebab itulah salah satu nama surah ini ialah surah Bani Israel. Ya, menceritakan bagaimana dikurniakan kelebihan kekuatan kepada Bani Israel. Kemudian didatangkan waktu mereka lemah, akan dijatuhkan, ditundukkan, dimasukkan pemerintah yang zalim ke dalam Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, macam mana sebut? Baitul Maqdis, dihancurkan mereka. Itu dah beberapa kali ya. Ayat 7 tu mengatakan, jika kamu berbuat baik bermakna kamu membuat kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu membuat kejahatan maka akibatnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Apabila datang satu hukuman kejahatan yang kedua, maksudnya Bani Israel dihukum 2 kali. Ada syarah dia. Dikatakan pertama kali ditundukkan dengan pemerintah zalim namanya Jalut. Jalut kemudian dikalahkan dengan Talut. Terbalik minta maaf lah, semua terbalik Jalut Talut, yang mana hero, yang mana orang jahat saya pun dah terlupa. Baca balik peristiwa tu. Kemudian hari ini akan disambungkan dengan mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu dan kami menjadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Panjanglah cerita Bani Israel ni. Kenapa diulang-ulang? Sebab begitulah sunatullah. Ya, Bani Israel hanya akan hapus sebelum kiamat nanti besok. Bila naiknya Islam semula. Daulah Islam naik semula barulah habis. Ya, kita dah tahu dah pengakhiran dia. Setiap satu Bani Israel itu majoriti semua akan dibunuh oleh orang Islam ya. Disorok kat mana pun akan diberitahu, makhluk akan beritahu kat sini orang Yahudi, kat sini orang Yahudi ya. Wallahualam, itu sabarlah tu sunatullah tu, kita kena sabarlah bab tu. Penguasaan Israel akan berlarutan sampai kiamat. Sebelum kiamat besok barulah Allah turunkan masing-masing azab kepada masing-masing. Ini penerbit memilih tajuk anjuran mencari nafkah. Kat mana tu wallahualam nanti kita jumpa ya. Kita akan bincang juga sikit-sikit perihal orang yang beriman dan bertakwa yang sentiasa istiqamah dalam ibadah, bila dia tak mampu nak beribadah, dia sakit dan sebagainya, ditimpa bencana, Allah bagi pencen. Allah bagi pencen, gaji masuk juga walaupun tak kerja. Pahala masuk juga walaupun tak beribadah. Seperti mana dia semua beribadah. Nanti kita akan jumpa. Kita akan jumpa juga perbincangan kat mana pengakhiran bagi anak-anak yang meninggal sebelum baligh. Mukmin dan bukan mukmin. Panjang perbincangan dia. Nanti kita jumpa insya-Allah. Wallahu a'lam. Silakan adik-adik kita ni membaca. Kongsi-kongsi dengan keluarga ya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Terjemahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali iaitu melakukan kejahatan, nescaya kami kembali mengazabmu. Dan kami jadikan neraka Jahannam penjara bagi orang kafir. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang melakukan amal soleh, bahawa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahawa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya mereka berdoa untuk kebaikan. Dan manusia memang bersifat terburu-buru. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari kurniaan daripada Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan kami telah menerangkan dengan jelas segala sesuatu. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amalan perbuatannya di lehernya. Dan pada hari akhirat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisapnya. Sesiapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tersesat, maka sesungguhnya akibat itu adalah bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dan jika kami hendak membinasakan sesebuah negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi apabila mereka melakukan derhaka di dalam negeri itu, maka berlakulah perkataan hukuman kami terhadap mereka. Kemudian kami hancur leburkan negeri itu. Dan berapa banyak kaum selepas Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Tafsir Jalalain. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda yang kedua-duanya menunjukkan kekuasaan kami.
famahawna ayatal lail. Lalu kami hapuskan tanda malam. Kami tutup cahayanya dengan kegelapan malam hari supaya kamu tenang berada di dalamnya. Idhafat penyandaran kata ayat kepada al-lail di sini menunjukkan makna bayan, iaitu keterangan. Wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang. Seseorang dapat melihat berkat adanya cahaya. Litabtaghu, agar kami mencari pada siang hari. Fadlam min rabbikum, kurnia daripada Rabbmu dengan berusaha. Walita'lamu, dan supaya kamu mengetahui melalui malam dan siang hari itu. Adadas sini nawal hisab, bilangan tahun-tahun dan perhitungan waktu-waktu. Wa kulla syai', dan segala sesuatu yang diperlukan. Fassalnahu tafsila, telah kami terangkan dengan jelas, iaitu kami telah menjelaskannya secara terperinci. Baik, kita berhenti dulu sekejap situ. Nanti insyaAllah adik-adik kita akan bacakan tafsir Ibn Katsir dan juga beberapa himpunan hadis, Riyadhus Shalihin dan sebagainya, lebih berujuk kepada tajuk yang penerbit pilih hari ini, anjuran mencari nafkah, iaitu lebih kepada penafsiran ayat 12 tu ya, ayat 12. Kita ambil sikit ayat 13. Ayat 13 tu, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka, maka bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini yang menghisapnya. Pada ayat ni, nak tafsir ayat ni, Imam Al-Hafiz Ibn Katsir bawa sebuah hadis daripada Imam Ahmad, meriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidak ada suatu pun amal perbuatan sehari-hari melainkan akan dicatat. Jika seorang mukmin sakit, maka malaikat berkata, ya Rabb, hamba-Mu si fulan penyakit telah menahannya. Kemudian Rabb Azza wa Jal berkata, catatlah baginya seperti apa yang telah dikerjakan sehingga ia sembuh atau meninggal. Daripada hadis ni, zahir hadis ni kita faham, inilah saya kata tadi, Allah bagi pencen. Siapa istiqamah dalam melaksanakan satu ibadah, tak kira apa, sedekahnya, baca Al-Quran awal pagi sebelum syuruknya, bangun solat tahajudnya, puasanya, buat baik kepada ibu bapa, pergi semayang jenazah pula, pergi semayang semayang berjemaah di masjid, setiap masa ke ataupun segala kesempatan cari masjid. Travel tu masjid dulu. Nak masuk waktu masjid, singgah. Macam tu orang macam ni, orang sentiasa istiqamah. Buat apa saja. Kalau dia sakit, kalau dia diuzurkan dengan apa saja, kerja ke, tak sihat ke, akan diberi pahala yang sama. Catatlah baginya seperti apa yang telah dikerjakan sehingga ia sembuh atau meninggal. Jadi masa kita sihat ni, masa kita ada lapang masa kita ada rezeki, buat. Buat dengan istiqamah supaya mana tahu Allah duga kita dengan sakit, Allah duga kita dengan rezeki yang berkurangan, Allah duga kita dengan kesempitan masa, rezeki ada, sihat tubuh badan, masa tak ada. Disibukkan dengan pelbagai perkara, macam tu, insya-Allah kita akan masih dapat pencen. Itu satu. Kemudian pada ayat Allahumma salli ala Muhammad, pada ayat 52. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutuskan rasul. Ini ayat mana? 15. Ayat mana tu, Dek? 15. Tak dengar? 15. 15. Sesiapa yang melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya ia adalah untuk keselamatan dirinya sendiri, dan sesiapa yang tersesat, maka sesungguhnya akibat itu adalah bagi dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Satu. Tetapi kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Baik, pertamanya memang tak ada kuasa kita tanggung dosa orang. Ya,
mak dengan ayah tak ada tanggung dosa anak yang membuat maksiat. Ya. Dia hanya berdosa bila dia tidak mentarbiahkan anak-anak dia. Sebab tu anak-anak tu fitrah kan. Majusi Yahudi Nasara tu bergantung kepada macam mana tarbiyah ibu bapa kepada anak-anak. Kalau dah ditarbiah, dah ditegur, dah dimarah dan sebagainya, dia buat maksiat lagi dah. Tak ada konsep tanggung dosa. Ya? Tak ada konsep tanggung dosa. Dapat pahala ada. Kita bagi orang buka puasa, kita dapat semua pahala orang berpuasa tu, amal kebaikan dia tanpa mengurangkan sedikit pun pahala puasa dia. Itu dah ada. Dapat. Tetapi menanggung dosa tu tak ada. Ya? Kalau kita ajar dia buat maksiat, kita dapat berdosa sebab mengajar dia maksiat tu. Ya? Bahagian tu adalah share dia. Macam tu ya. Tapi bagi orang yang ada tanggungjawab, wali, dah ajar dah orang dalam tanggungan dia, dah ajar, dah tegur, dah marah, dia buat juga, tak dosa dah kita ya. Itu satu bab. Kemudian bab kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul, ini mengesahkan betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah azab ataupun Allah hisab kita, Allah memastikan kita ni telah menerima hidayah tu dah sampai dah. Islam tu dah sampai pada kita. Islam tu dah sampai. Kita dulu dah jumpa hadis dalam tafsir Ibn Katsir ni, Hafiz Ibn Katsir bawa lagi hadis ni daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW, dia ada beberapa potongan hadis menceritakan, saya cerita je lah di mana syurga dan neraka tu berbantah-bantah. Berbantah-bantah maksudnya neraka tu ditanya, ada lagi ke? Ada lagi ke? Ada lagi ke? Macam tu. Nak marahlah lebih kurang. Sehinggalah Allah meletakkan tapak kakinya ke dalam neraka, maka penuh. Penuh dalam neraka tu. Ujung ke ujung dah penuh. Maka neraka kata apa? Cukup. Manakala syurga pula, dia sifat dia besar. Dia tak penuh. Dia besar. Luas kan, syurga ni luas. Sifat neraka dia akan penuh, syurga tak akan penuh. Syurga tak akan penuh. Itu satu. Kemudian menzalimi itu, Allah tak akan menzalimi. Itu saya maklum tadi, kita bincang sikit macam mana anak-anak yang meninggal pada ketika dia belum akil balik. Jadi secara rangkumannya, ulama berbahagi pandangan. Satu pandangan mengatakan semua anak-anak yang meninggal sebelum akil balik ini akan masuk syurga. Daripada hadis, kalau buka Ibn Katsir akan jumpa bagaimana Rasulullah SAW pernah nampak bagaimana sekumpulan satu orang tua menjaga kanak-kanak dalam peristiwa Mi'raj. Diberitakan kepada dia oleh Jibril, orang tua itu ialah Nabi Ibrahim menjaga anak-anak yang meninggal sebelum balik. Maka sahabat bertanya, walaupun anak-anak bukan Muslim? Ya, Rasulullah kata. Tapi dalam hadis lain, secara amnya hadis itu mengatakan Rasulullah kata mereka akan bersama ibu bapa mereka yang bukan Muslim itu. Jadi ada petunjuk mengatakan dia orang ni akan masuk neraka, tak masuk syurga terus. Jadi ulama bincang-bincang, secara amnya ulama rangkumkan pada sandaran yang kuat pada pandangan ulama ialah semua anak-anak ni akan masuk syurga di bawah jagaan Nabi Ibrahim. Macam tu. Secara amnya begitulah. Semua anak-anak yang belum balik, Muslim dan bukan Muslim. Ada juga pandangan mengatakan kat sana besok akan diuji. Akan diuji akidah mereka dan sebagainya. Itu wallahu a'lam. Berbagai pandangan ulama lah berkenaan dengan anak-anak yang fitrah ni. Ada hadis, Allahumma salli ala Muhammad, saya baca sebuah hadis berkenaan dengan perbicaraan orang yang tuli, orang yang tua, orang yang buta. Allahumma salli. Sebuah hadis daripada Imam Ahmad, daripada Al-Aswad bin Sariq, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 kelompok, ada 4 golongan ni besok dia berbicara dengan Allah, yang mengemukakan alasan pada hari kiamat, iaitu pertama orang yang tuli. Tuli ni kata salah saya, dia mendengar, dia tak mendengar dan tak melihat kan? Tuli kan? Kata salah saya itu tuli. Iaitu yang tidak mendengar suatu apa pun, yang tuli. Yang kedua, golongan orang yang bodoh. Yang ketiga, orang yang sudah lanjut usia. Dan keempat, orang yang meninggal dunia pada masa fatrah, iaitu sebelum mendapat seruan dakwah. Tak pernah dengar pasal Islam. Adapun orang tuli akan berkata, ya Rabb, Islam telah datang tetapi aku tidak mendengar suatu apa pun. Orang bodoh akan berkata, ya Rabb, Islam telah datang sedang anak-anak melempari kotoran unta kepada kami.
Maksud dia orang bodoh, dia tak tahu apa, kena keji dengan orang. Dan orang yang sudah lanjut usia pun berkata, ya Rabb, Islam telah datang sedang aku tidak dapat berfikir apa-apa, dah nyanyuk dah. Sedangkan orang yang meninggal pada fatrah di mana dia belum memperoleh seorang dakwah akan mengatakan, ya Rabb, belum datang kepadaku seorang rasul utusanmu. Kemudian Allah Ta'ala mengambil janji mereka supaya mentaatinya, lalu dia mengirim utusan kepada mereka untuk menyampaikan perintah. Perintah ni nampak pelik sikit ya. Masuklah kalian ke dalam neraka demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Seandainya mereka memasukinya, ni dia kata kunci dia, seandainya mereka memasukinya, neraka itu akan terasa dingin dan aman sentosa baginya. Jadi pada petunjuk ni mengatakan setiap anak itu, dan sebuah hadis lagi, hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu suci. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis tu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seorang yang mati ketika masa kecil? Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, anak keturunan kaum muslimin berada di syurga di bawah pemeliharaan Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Banyaklah pembincangan ulama berkenaan dengan maka kami tidak akan menyeksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi apa akan berlaku pada orang tak pernah dengar seruan? Orang yang tuli, orang yang bodoh, orang yang nyonyok, tak pernah dapat seruan Islam ni, tak pernah dengar ni ya. Mati sebelum fitrah. Mati dalam keadaan fitrah ya. Maka disyarahkan begitu ya. Wallahu a'lam. Kita sambung lebih kepada syarahan kepada ayat tu. Silakan. Tafsir Ibn Kathir. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang agar kamu dapat mencari kurnia daripada Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Al-Isra ayat 12. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan anugerahnya kepada makhluknya dengan tanda-tanda kekuasaan yang tersusun. Antaranya adalah adanya pergantian malam dan siang agar mereka tenteram, iaitu rehat di waktu malam, dan menyebar pada waktu siangnya untuk mencari penghidupan, bekerja, beramal dan bermusafir. Adanya malam dan siang itu juga untuk mengetahui hitungan hari, minggu, bulan dan tahun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman agar kamu dapat mencari kurnia daripada Tuhanmu, iaitu usaha kamu dalam mencari penghidupan dan perjalanan. Ada juga ayat yang serupa dengan ini, iaitu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maksudnya, kalaulah yang namanya waktu itu dalam satu pengaturan dan susunan yang sama, maka bilangan tahun dan hitungan waktu itu tidak akan dapat diketahui. Sebagaimana dalam firman-Nya, katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain daripada Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakanlah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain daripada Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu rehatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Dan adalah dengan rahmat-Nya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu berehat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurnia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Surah Al-Qasas ayat 71 hingga 73. Riyadus Salihin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinar yakni harta yang kamu belanjakan di jalan Allah, dinar harta yang kamu berikan kepada seorang budak wanita, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan, iaitu sedekahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi pengertian antaranya nafkah kepada keluarga merupakan bentuk
pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar dan paling utama. Nafkah kepada keluarga adalah wajib dan menjadi saranan takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan yang lain. Di dalamnya ada silaturahim, menciptakan cinta kasih, persahabatan, kelembutan hati dan ucapan yang bijak. Bab-bab tentang infak, sedekah di jalan Allah itu banyak. Antaranya infak sedekah di jalan Allah untuk persiapan prajurit, untuk memerdekakan hamba sahaya agar mereka mendapatkan kemerdekaan, untuk usaha orang-orang yang memerlukan dan juga untuk orang-orang miskin. Hadis Nabawi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma daripada usahanya yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak unta, sehingga sedekahmu itu bertambah besar sebesar gunung atau lebih besar daripada itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis Qudsi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Dia suka mencela masa, padahal aku pencipta masa. Akulah yang menggilarkan siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ulang balik hadis daripada Abu Hurairah tu. Sesiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma. Bukan banyak pun. Sebutir kurma je kan. Sebutir kurma daripada usahanya yang halal. Bab tu kena yakinlah. Kita jangan jadi orang kena tipu daya dengan syaitan. Street drugs kat dunia ni, buat benda haram tetapi sedekah. Rezekinya haram tetapi pergi Mekah. Sedekah pergi Mekah. Macam puisi pak, tak boleh. Tak kena. Halal. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau unta, sehingga sedekahmu itu bertambah besar sebesar gunung atau lebih besar daripada itu. Masya Allah. Sedekah sebutir kurma je. Tetapi pahala dia menggunung. Pahalanya menggunung. Itulah kelebihan sedekah. Semua dah dengar banyak kali ni kelebihan sedekah. Kata kuncinya buat. Buat sedekah hari-hari. Jangan nak tunggu sakit baru nak sedekah. Orang dah sakit, orang kata sedekah. Sedekah. Baru sakit, barulah sibuk nak cari rumah tafsir, orang miskin, fakir miskin, orang susah. Nak pergi masjid, tak. Masa senang inilah sedekah. Walaupun sebesar kurma tu. Sebesar kurma, pahalanya menggunung. Siapa yang menggunungkan tu? Allah SWT. Kena yakin sungguhlah buat sedekah ni. Jadi buatlah sedekah hari-hari. Dengan sekadarnya lah. Dengan sekadarnya. Dan tak semestinya wang ringgit. Perkhidmatan boleh, khidmat nasihat boleh, kasih sayang boleh. Macam-macam buat sedekah ni. Dulu zaman-zaman dulu kita dah bincang apa dia sedekah ni. Tak semestinya wang ringgit. Tapi kalau ada wang ringgit, apatah lagi eloklah. Tak ada alasan kita tak boleh sedekah hari-hari. Zaman online sekarang ni kan. Nak Shopee boleh, Lazada boleh, takkan sedekah online tak boleh. Pilih je lah yang mana-mana. Tapi pilihlah tempat yang baik-baik untuk sedekahkan duit kita tu. Wallahualam. Alhamdulillah, besok kita sambung lagi. Besok ayat buka tu, ayat mengatakan siapa yang minta dunia, Allah bagi dunia, Allah sediakan neraka pada akhirat. Bahaya. Dan ujung tu 27, seorang yang membazir adalah saudara syaitan dan syaitan itu sangat kufur kepada Tuhannya, insyaAllah. Ini sinopsis untuk besok. Nak sangat dunia, Allah bagi dunia. Segala nikmat dunia Allah bagi. Istidraj. Dan akhir tu akan ditutup dengan ayat 27 berkenaan dengan sedara mara persyaitan yang suka membazir. Macam-macam lah buat membazir ni. Membazir jangan cerita bulan Ramadannya, bazar Ramadan. Banyak lagi benda hidup ni kita membazir. Membazir masa, membazir wang ringgit dan sebagainya, macam-macam. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung besok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'dil wa ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min ibadikal mukhlasin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sihat tubuh badan, panjang umur kita, jumpa lagi besok.